Kali ni Realme bukan saja dia tawarkan dengan kotak yang baru dengan warna yang baru iaitu warna biru, tetapi dia tawarkan juga dengan harga yang dinanti-nantikan. Assalamualaikum dan hai. Jadi video kali ni kita ada sebuah Narzo 30 untuk saya review. Jadi nak tengok best ke tak phone ni, jadi jom kita mula. Jadi untuk tahu anda, Narzo 30 ni dijual dengan harga rasmi iaitu RM799. Kalau harga promosi dijual dengan RM699. Jadi promosi 100 Realme bagi untuk kita punya Narzo 30 ni. So kalau nak tengok kat sini mungkin anda nampak dia macam warna silau sikit. Okey, dia ialah warna silver yang saya pegang. Kita ada satu lagi warna iaitu warna biru. Dua warna sahaja. Dan kalau tengok juga warna yang dijual oleh Realme ialah 6GB RAM 128GB memori kat sini kan. Dia satu varian, dia tak ada varian yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Dan bila saya dengar je dengan harga 799 tu, saya menganggap sebagai Realme buat comeback mengenai harga dia. Dia macam satu mimpi tau dengan harga macam tu. Tambah pula dengan promosi 699. Saya kena fikir dekat mana Realme cut cost ni. Tapi jomlah kita tengok satu persatu. Mula-mula kita tengok dari segi skrin terlebih dahulu. Dia menggunakan skrin bersaiz 6.5 inci jenis IPS kat sini. Jadi bila saya guna je ni, pada awalnya saya boleh katakan saya tengok macam dia punya IPS ni dengan warna dia kan. Saya tengok dengan dia punya screen bleeding pun tak berapa nak ada sangat. Saya menganggap bahawa dia punya IPS ni level yang orang kata level premium sikit lah. Satu benda yang bagus pada Realme sebab dia tahu untuk smartphone paparan ni benda yang agak penting untuk kita. Jadi setakat paparan ni kalau saya onkan sampai dia punya brightness paling tinggi pun dia ialah tak adalah terang sangat. Tapi bagi saya acceptable dengan dia punya brightness tu. Kalau anda berada kat bawah cahaya matahari pun still lagi tak struggle. Yang kedua pula saya suka ialah warna dia tu tak pudar kat sini. Warna dia memang menonjol lah. Dan juga dia screen bleeding dia tak berapa nak ada. Dia just standard screen bleeding untuk IPS je. Jadi kalau screen dia okey, macam mana pula bab dia punya rekaan? Okey, kita sembang rekaan belakang dulu lah. Rekaan belakang ni sebenarnya dia nampak plain je tau. Dia nampak warna silver saja. Cumanya Realme dia tambah macam satu garisan kat sini. Kat sini kita ada logo Narzo. Kemudian kita ada macam dia ada arrow-arrow ke bergerak kanan ni kan. Dia nampak macam satu finishing yang agak baik. Yang kedua pula yang anda tengok kat sini lah, rekaan kat bahagian belakang ni seakan kaca walaupun dia plastik. Jadi persembahan dia punya rekaan tu sebenarnya nampak lebih orang kata cantik daripada jauh. Kalau tengok warna biru pula, warna biru dia ialah warna biru yang gelap yang mana bagi saya pun okey jugalah. Tapi warna silver ni lagi menonjol. Kemudian kita ada kamera bump kat sini. Okey, kamera bump dia ada frame yang orang kata ada warna silver sikit. Dia sekeliling frame dia. Apa pun dia punya rekaan dia untuk dia punya kamera ialah membujur ke bawah macam ni. Okey, bagi saya dia macam rekaan yang agak klasik jugalah. Tapi okey lah, kamera bump dia tak adalah tinggi sangat kat sini. Next pula kalau kita pergi dekat bahagian skrin dia. Okey, skrin dia bezel dia tak berapa nak orang kata tebal. Yang kedua pula dia punya dagu ni still lagi ada. Tapi okey lah untuk mid range ada dagu tak ada masalah. Dan untuk bahagian skrin juga kat sini anda tengok dia ada kamera. Okey, kamera dia agak besar lah sebab panel IPS memang akan makan sikit dia punya ruang. Jadi kita tengok dekat bahagian atas kita tak ada sebarang port. Dekat bahagian kiri kita ada slot SIM menyokong 2 SIM serentak berserta satu slot untuk memory card. Kemudian kita ada juga untuk butang kawal bunyi. Dekat bahagian bawah pula kita ada headphone jack, kita ada mic, kita ada port USB Type-C dan juga speaker. Dekat bahagian kanan pula kita ada butang kuasa yang mana dia ada juga fingerprint sensor. Dekat bahagian belakang pula kita ada 3 kamera setup berserta satu flash. Dan dekat bahagian depan kita ada satu kamera setup. Kita ada juga skrin bersaiz 6.5 inci dan juga speaker. Kalau nak tahu dia punya speaker bukan stereo speaker. Speaker yang berguna ialah kat bahagian bawah ni je. Kalau call dekat bahagian atas ni anda boleh dengar. Jadi kalau anda layan lagu ke main game kan, memang dia kurang sikit lah buat audio kat sini. Next kita nak bincang buat prestasi. Macam mana untuk Narzo 30 ni? Sepanjang saya guna dia menggunakan Helio G95 kat sini. Prestasi untuk Helio G95 ni sebenarnya dia lebih kurang dengan Snapdragon 7 series. Contohnya macam Snapdragon 720G. Dia ada kelemahan dia sendiri dan dia ada kelebihan dia sendirilah untuk dia punya chipset ni. Kalau anda tahu, anda pernah guna MediaTek, mungkin anda tahulah apa dia punya kelemahan dan juga kelebihan. Panjang saya guna, saya boleh katakan kalau anda guna mungkin bab-bab berat macam anda nak install Instagram ke, anda nak install WhatsApp, Telegram kan, dia memang ada sikit lah makro lag. Tapi standard lah untuk sebuah kelas pertengahan, dia ada makro lag tu tak ada masalah sangat. Kalau nak cuba macam multitasking kat sini, sebabkan dia ada 6GB RAM 128GB memori, untuk multitasking benda berat 1-2 apps okey. Kalau anda lebih sangat apps macam main game 3-4 apps anda tak clear RAM tu, tak digalakkan. Untuk benda-benda ringan macam Facebook ke Instagram ke anda layan kat sini multitasking, itu tak ada masalah.
6GB RAM bagi saya mencukupi. Dan peranti ni juga walaupun dia kelas pertengahan, tapi dia support untuk Wi-Fi 5GHz kat sini. Cumanya bila saya guna 5GHz tu, dia punya speed tu tak terlalu orang kata nak pergi tinggi sangat tau. Dia macam ada limit dia kat sini walaupun 5GHz. Saya tak pasti apa masalahnya, sebab kalau saya compare dengan peranti lain yang ada 5GHz, memang speed dia memang terasa juga. Tapi overall bagi saya tak ada masalah, asalkan dia support dah okey lah. Dan dia punya kekuatan nak tarik line tu pun just nice guys. Bila anda buka je kotak kat sini, dia dah tampilkan oleh Realme, iaitu Android 11 dan juga Realme UI 2.0, yang mana bagi saya memang rasa macam baru lah. Realme UI 2.0 tu bagi saya memang lagi kemas berbanding Realme UI 1.0 yang sebelum ni. Jadi kalau prestasi dia okey kat sini, macam mana about gaming dia? Mungkin anda tahu, okey, sepanjang saya guna Narzo 30, sepanjang saya main game kat sini, saya boleh katakan untuk game dia tak ada masalah yang besar. Sebab dia lah okey, saya cubalah main Mobile Legend. Mobile Legend ialah untuk peranti kelas pertengahan ini, tak adalah sampai ultra. Dia ada macam high frame per second, yang mana bila saya main pun okey, rasa smooth. Saya cuba juga main PUBG Mobile. PUBG Mobile ada HD saja kat sini, yang mana bagi saya okey juga untuk layan. Gyro dia pun tak ada masalah, dan saya pergi ke game seterusnya iaitu si Audio Mobile, dia ada very high dan okey juga nak layan. Cumanya untuk certain game anda jangan guna grafik paling tinggi. Contohnya macam Genshin Impact lah. Genshin Impact ni memang game orang kata kau-kau dia punya grafik. Jadi anda nak guna, mungkin anda boleh guna low saja kalau anda nak layan game yang lebih smooth. Sebab kalau anda guna lebih pada low, anda akan rasa macam ada frame drop, yang mana anda rasa macam ada lagi-lagi sikit kan. Itu memang tak best lah bagi saya. Jadi kalau anda nak layan game kat sini, saya sarankan gunakan grafik yang medium ataupun ke low lah, mana-mana yang anda rasa puas hati. Kalau nak tanya bab suhu pula, ini benda yang saya rasa best juga dekat Narzo 30 ni. Yang mana kalau saya main setakat ni lah, saya test suhu dia kan, saya rasa dia nak mencecah sampai 45 ataupun 46 darjah Celsius tu sangat-sangat rare. Kecuali anda main game-game grafik tinggi macam Genshin tadi, memang dah rasa lah dia ada suhu yang agak panas, tapi dia punya panas tu tak melampau. Selalunya kalau mid-range ni saya test, kalau lenjang game grafik tinggi kan, dia ada suhu dalam 47 ke 49, yang mana bagi saya memang panas. Tapi untuk Narzo ni, dia just orang kata suam-suam kuku lah untuk main. Jadi suhu dia pas. Next pula buat bateri, yang mana untuk Narzo 30 ni dia ada bateri berkapasiti 5000mAh dan juga dia ada fast charging 30W. Realme kata 30W dia boleh charge dalam masa 65 minit je. Tapi kalau saya charge, saya tak dapatlah 65 minit je. Saya dapat dalam sejam, mungkin sejam 15 minit ke sejam setengah macam tu. Bagi saya dia laju, cuma dia tak adalah macam diiklankan. Tak tahulah, yang iklan tu mungkin dia charge sambil off phone kot. Kemungkinan. Untuk penggunaan saya boleh dapat dalam, mungkin kalau saya suka guna buat multitasking dan sebagainya, saya boleh dapat dalam sehari dan lebih. Ketahanan bateri dia bagi saya memang tak ada masalah yang besar lah. Walaupun saya cuba main game kat sini, saya dah cuba main game Mobile Legend tau. Saya main lah dalam masa sejam kan, saya nak tengok penurunan dia berapa persen. Waktu saya main, saya tengok dalam sejam macam tu lebih kurang 10%, yang mana bagi saya mengejutkan. 10% untuk main game. Kalau macam ni saya boleh layan 10 jam main game. Banyak ni. Jadi bab bateri dia bukan satu masalah. Walaupun anda tengok 5000mAh terlalu orang kata, 5000mAh tak ke 6000 tak boleh ke ni kan. Tapi dia punya 5000 tu dah bagi saya dah cukup okey lah. Sebab kalau letak 6000 mungkin dia akan jadi tebal. Sebab rekaan sekarang ni pun bagi saya dia dah cukup ringan dan dia rasa macam letak dalam poket pun tak ada masalah. Next, kita nak bincang bab kamera. Macam mana kamera dia berfungsi. Dia ada 3 kamera setup kat bahagian belakang. Kita ada 48MP sebagai main kamera dia. Kemudian kita ada 2MP untuk depth dan juga makro kat sini. Okey, 2MP, 2MP. Jadi sepanjang saya guna kat sini, dia punya tangkapan kamera dia bagi saya memuaskan untuk sebuah mid-range. Boleh tengoklah warna yang dia cuba tangkap tu nampak meriah, nampak cantik kan. Kalau tengok contoh-contoh yang saya letak kat sini. Dan walaupun Realme Narzo 30 ni dia tak ada kamera portrait, tapi bila anda tangkap guna portrait mode, function sebenarnya. Saya cubalah tangkap gambar pokok pisang ni kan. Ingat dia punya portrait ni mungkin biasa-biasa. Tapi bila saya cuba tangkap, walaupun dia agak struggle untuk objek nak fokus tu, tapi tangkapan dia bagi saya dia dapat fokus jugalah untuk objek yang dia nak cuba dan juga background yang nak cuba pisahkan dengan blur. Jadi saya juga cuba untuk tangkapan waktu malam. Bila saya cuba tangkap kan, kalau saya tak guna night mode kat sini, memang dia punya cahaya dia agak barai lah.
Next bab kamera depan yang mana dia ada 16 megapiksel. Bagi saya agak besar 16 megapiksel tu. Next pula bab video, yang mana bagi saya macam kurang suka sikit bab video ni. Bukan sebab masalah yang besar sangat lah. First kali bila anda masuk untuk video mode ni, anda akan nampak macam dia punya rakaman tu zoom ke depan. Saya rasa macam tak berapa nak best lah kan. Kita kat belakang tiba-tiba dia macam zoom ke depan. Itu first. Yang kedua pula, bila anda rakam ni, anda akan rasa macam dia stable. Okay? Dia tak ada gegar-gegar. Bagi peranti kelas pertengahan, dia walaupun anda berjalan atau apa, tapi gegaran dia nampak dia macam diserap kat sini. Dia lebih stabil. Yang itu benda yang saya suka. Abang Wan, jom kita tengok sama-sama macam mana rakaman video untuk Narzo 30. Dari segi keselamatan kat sini, kita ada face unlock kat sini dan juga kita ada fingerprint sensor. 1, 2, 3. Laju tak? 1, 2, 3. Okey, memang laju. Jadi tak ada masalah, dan fingerprint sensor dia ialah dekat bahagian side kat sini. Okey, dia bukan kat bahagian belakang. Kesimpulannya, apa yang saya nampak dekat Narzo 30 ni, memang saya rasa ini satu turning point oleh Realme yang sangat-sangat orang kata peminat dia memang rasa shock. Sebab apa tahu? Sebab Realme ni dia terkenal dengan sebuah peranti yang powerful, dia tambah pula dengan harga dia yang berpatutan. Bila Narzo ni keluar, saya rasa mungkin ramai peminat-peminat Realme yang orang kata teringin nak mencuba Narzo 30. Dan mungkin anda pun terfikir-fikir, berbaloi tak beli Narzo 30 ni? Kalau nak tanya saya boleh katakan berbaloi. Apa sebab berbaloi? Satunya anda dapat skrin yang cantik walaupun jenis IPS, tapi IPS dia mengagumkan. Yang kedua, kamera dia sebagai peranti kelas pertengahan bagi saya dah cukup cun kat sini. Warna dia cantik kan. Dia not bad lah. Yang ketiga, RAM dia agak besar, iaitu 6GB RAM kat sini dengan harga 799. Dan dia ada juga dia punya chipset yang agak powerful, iaitu Helio G95. Dan satu benda tambahan kat sini ialah dia punya gaming experience, yang mana grafik dia not bad kat sini. Main game layan dan dia tak panas untuk anda layan game. Jadi Narzo 30 ni untuk anda yang suka layan game dan sebagainya, orang kata yalah ciri-ciri anak muda kan, memang anda boleh dapatkan satu lah. Dia memang cukup powerful dengan harga ditawarkan oleh Realme. Jadi apa pula pendapat anda tentang Realme Narzo 30? Apa kata anda? Tinggalkan komen dekat bahagian bawah. Dan macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.